Jadi kalau kita tengok sebab khusus ni untuk Yahudi, tetapi oleh kerana keumuman lafaz tu boleh kepada semua sekali. Maknanya ayat ini bukan hanya pencelaan, ini bukan hanya untuk orang Yahudi sahaja. Baik. Jadi dia kata, lantaran sifat yang lumrah bagi manusia yang tidak beramal dengan kitab samawi ialah mereka yang sangat mencintai kehidupan duniawi. Allah berfirman dalam ayat yang ke-6 ni, Allah kata apa? Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, yakni wahai orang-orang Yahudi, kalau kamu menganggap diri kamu sahajalah orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk orang lain, maka cubalah kamu bertekad, yakni untuk sedia mati, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dalam tafsir dia kata, wahai Rasul, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, sekiranya kamu menganggap bahawa diri kamu adalah golongan istimewa dan kekasih Allah, tidak termasuk manusia lain, juga kamu yang benar. Manakala Muhammad serta pengikut-pengikutnya sesat, maka cubalah kamu bertekad untuk mati, agar kamu mendapat kedudukan yang mulia seperti mana yang kamu duga. Ini kerana sesiapa mengetahui ia adalah penghuni syurga, termasuk ia lebih suka pergi ke sana dan meninggalkan dunia ini. Baik tuan-tuan, dia kata ayat ni yang dimaksudkan ni sebab orang Yahudi dulu yang telah diberikan kitab samawi. Jadi mereka ni sangat mencintai kehidupan duniawi. Kalau orang Yahudi, dia kata mereka bangsa yang dicintai oleh Allah. Sebab tu Allah cabar, Allah suruh Nabi Muhammad tanya, kalaulah mereka merasakan bahawa diri mereka sahajalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, cuba kamu berazam untuk mati syahid. Berazam untuk mati. Kalau betul lah kamu rasa kamu dicintai Allah, kamu berazam untuk mati. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, orang Yahudi ni memang takut mati ya. Takut mati ni kerana apa? Kerana cinta dunia. Kerana cinta dunia. Jadi tuan-tuan, dia cinta dunia ni, dia berlawanan. Orang yang cinta dunia, dia akan takut mati. Orang yang cinta dunia, dia akan takut mati. Seperti mana orang Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan, kecintaan dia pada dunia sangat tinggi, sehingga menyebabkan dia sangat takut pada mati. Sebab tu Syekh Ahmad Yasin dia kata, kamu semua takkan menang dengan pejuang Palestin, kerana kamu berperang kamu berperang untuk meneruskan kehidupan kamu, sedangkan kami berperang untuk mendapatkan kematian. Ya. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi, tentera dia bila perang, dia ada niat, sagi minta-mintalah menang, kemudian kita dapat balik. Pejuang-pejuang Islam, ya, dia iman nasru wa iman syahadah, sama ada mendapat kemenangan yang Allah berikan ataupun mendapat syahid. Syahid juga adalah kemenangan. Kita duk tengok hak mujahidin, contohnya di Syria, kan? Kita tengok mujahidin kena tembak, kesian, kan? Tuan-tuan, di sisi Allah mereka ini mendapat kemenangan. Mereka mendapat kemenangan. Kita belum tentu lagi. Mereka telah dipilih, mudah-mudahan Allah memilih mereka mati syahid. Kita belum tentu lagi mati dengan cara macam mana. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, sebab itu kalaulah betul Allah kata orang Yahudi ni merasa mereka ni kekasih Allah, sebab orang Yahudi dia menganggap bangsa agama lain ni semua kira macam anjing. Sebab tu patutnya kalau orang Kristian umpamanya, mereka tak perlu memusuhi umat Islam, sebab di sisi Islam mereka tidak memusuhi Kristian. Tak ada pasal-pasal kita tidak memusuhi. Tetapi Yahudi ni mereka menganggap bangsa lain ni hina. Bangsa Yahudi je yang menjadi kekasih Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, sebab itu kalaulah Allah suruh Nabi Muhammad kata, kalau kamu merasakan kamu kasih Allah, kamu cinta mati. Sebab kalau betul cinta pada Allah, kasih pada Allah, sudah tentu dia nak cepat untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau cepat nak bertemu dengan Allah, kamu tekad untuk mati. Hak ni yang Yahudi tak nak sangat Ini yang Yahudi tak nak sangat. Bagi orang beriman, maka kematian ini bukanlah sesuatu yang
yang pelik, sebab semuanya telah ditakdirkan oleh Allah untuk mati, kan? Cuma bagaimana cara untuk kita mati, yang tu yang perlu kita target. Mati ni semua mati. Kalau hari Selasa beberapa hari bulan pukul berapa, kan, di mana, Allah dah tahu dah. Kan? Maka tuan-tuan, masa ni semua Allah dah tahu dah di sisi Allah. Cuma kita nak mendapat nilai kematian tersebut. Sebab tu ada orang dia sangat khawatir, kan? Tuan-tuan, Khalid Al-Walid, dia perang ni tuan-tuan, jangan cerita sangat banyak. Tetapi Allah tidak memilih Khalid Al-Walid, kan, untuk syahid di medan perang. Semasa Khalid Al-Walid meninggal dunia ni, tuan-tuan, orang melihat seluruh tubuh badan dia ada kesan luka. Kesan luka seluruh tubuh badan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dia tak kebal. Sebab tu ilmu kebal ni kita pun tak tahu kok mana. Sayyidina Hamzah digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Tak kebal, kena tombak, syahid. Khalid Al-Walid, pedang Allah pun tak kebal. Nabi kekasih Allah jatuh dalam lubang Uhud tu tak kebal, patah gigi, luka Nabi. Lepas tu ilmu kebal ni mari mana, Wallahualam. Kalau ada orang nak mengajar ilmu silat apa, kebal ke apa, tak payah. Kalau ada lah ilmu kebal ni, nescaya Allah akan bagi pada Nabi awal lagi, khususnya pada perang Badar. Perang Badar tu sangat kritikal. Nabi sampai doa ni, Nabi menangis-nangis ni sampai serban Nabi ni jatuh. Sayyidina Abu Bakar terpaksa angkat pula serban tu, letak atas bahu Nabi. Nangis sungguh, mengadu pada Allah, kerana pada ketika tu sangat kritikal, umat Islam sangat sedikit. Tuan-tuan puan-puan dan sekalian, kalau ada kebal, Allah dah bagi kat Nabi dan para sahabat untuk mempertahankan agama. Tapi ilmu kebal tak ada. Kata dulu ada tok-tok guru dulu, Jepun tembak dia takluk. Tuan-tuan, itu kemungkinan Allah bagi karamah. Dia bukan belajar ilmu kebal, tetapi amalan-amalan dia ni, zikir-zikir dia untuk mendekatkan pada Allah, kemungkinan Allah bagi karamah pada dia. Karamah ni tak tentu Allah nak bagi bila, dengan cara macam mana. Bukan dia belajar khusus ilmu kebal, tetapi amalan dia mendekatkan diri pada Allah, Allah nak bagi karamah. Saya dulu masa sekolah menengah tu, sekolah agama ni, jenis semangat silat-silat. Pantang bunyi silat ke apa ke, oh nampak kebal pergi kebal. Satu tu apa, tapak budi suci. Kata ni pada Indonesia siap bawa gambar, bawa motor lenggek, tangan tak jadi apa semua. Kita pergi pergi tok guru dia duk jirus apa bunga kat luar pakai seluar pendek. Kata Allah, patah balik. Ni mari ilmu kebal ni kok mana? Ilmu kebal ni mari kok mana? Kita khawatir kalau Allah bagi juga di atas nama istidraj, kan? Makin sesat. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, tak ada ilmu kebal ni, tak perlulah nak belajar. Kalau ada ilmu kebal, saya nak kumpul dalam 10 orang cukup orang Melayu nak bawa pergi Syria. Bashar Assad nak tembak tank dia tu, sumbat kepala dalam lubang apa tu. Nak tunjuk kebal. Jadi tuan-tuan, Khalid Al-Walid tidak kebal. Dan puluhan peperangan yang telah diketuai oleh Khalid Al-Walid, akhirnya Allah memilih Khalid Al-Walid untuk mati di atas tempat perbaringan dia je. Tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan, Khalid Al-Walid ni orang yang hebat. Dia kalau dia lead perang ni, tuan-tuan, memang dia menang.
sampai kemenangan Sayyidina Umar ni, kemenangan Khalid Al-Walid ni merungsingkan Sayyidina Umar. Takut-takut pegangan umat Islam pada ketika itu telah beralih arah. Kan bila Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian Sayyidina Umar naik, Sayyidina Umar hantar wakil untuk tukar general kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ketika tu ada di bumi Syam. Tuan-tuan, kenapa Sayyidina Umar perlu tukar general ni? Sedangkan Khalid Walid kalau dia lead pasukan perang tu menang, secara logiknya tak perlu tukar. Sebab kalau nak banding antara Khalid Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, beza banyak. Khalid Walid ni dia sebut seniority jauh. Kemudian dia sebut pengalaman perang. Oh, Khalid Walid ni memang hebat. Bukan semasa Islam, sebelum di Islam lagi, tuan-tuan, dia memang jeneral perang pun, dan pernah mengalahkan tentera Islam dalam perang Uhud. Khalid Walid ni memang terkenal dengan kehebatan, sampai diberi gelaran Saifullah, pedang Allah. Kalau dibuat perbandingan antara Khalid Walid dengan Abu Hurairah, dah tentu Khalid Walid ni hebat lagi. Tetapi Sayyidina Umar suruh tukar. Khawatir kalau pegangan umat Islam pada ketika itu, takut nanti dia rasa menang perang sebab Khalid. Sikit je. Takkanlah para sahabat ni boleh pegang macam tu, tetapi kerisauan di sisi Sayyidina Umar ni ada. Takut nanti kalau mereka merasakan kita menang perang sebab apa? Khalid. Bila Khalid ketua je mesti kita menang. Takut mereka lupa yang memenangkan peperangan ini adalah Allah. Tuan-tuan, kerisauan dari sudut akidah ni dia nak kena ada. Sebab saya duk tengok hak geng-geng hak pergi kat kubur, tawasul kubur ni, minta berkat kubur. Sekarang ni dia ada package pula. Package menziarahi kubur ni. Kata pada kau habis duit pergi ziarah kubur makam Nabi lagi bagus. Ni dia kata makam wali ni, makam siapa yang mengesahkan itu wali? Ataupun kalau betul dia wali, betul ke dulu orang tanam dia kat situ? Tapi kalau makam Rasulullah tu dah confirm lah. Memang ada keistimewaan, kita ziarah Rasulullah ni memang ada keistimewaan. Maka tuan-tuan puan-puan dan puan sekalian, saya risau dengan package macam ni. Saya risau nak pergi tawasul, ambil berkat semua. Kalau Sayyidina Umar boleh risau tentang Khalid Al-Walid jadi general ni, khawatir kalau tentera Islam dia rasa menang ni, oi Khalid Walid kalau dia ketua kita menang, pun Sayyidina Umar dah ada kerisauan. Ini yang pergi ni tuan-tuan dengan pegangan agama entah apa-apa, hak tak kuat lagi. Dia kata tawasul kita bukan minta pada orang dalam kubur tu, memang kita minta ke Allah, tapi kita nak melalui ni tuan-tuan, dia kacau. Kalau kau boleh hak melalui, hak orang lain, kerisauan tu kena ada. Saya benar-benar risau dengan hak jenis-jenis macam ni. Kalau boleh janganlah. Kalau tuan-tuan ada package macam tu, tak payah pergi apa. Baik, tuan-tuan puan-puan saudara sekalian, dia mati ni mana pun mati. Allah cabar, so kata kalau orang Yahudi ni benar-benar kekasih Allah, berazam untuk mati. Sebab tu bagi orang-orang Islam, orang beriman, Nabi kata wa man lam yaghzu wa lam yanwi ay yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi famata maitatal jahiliyah. Nabi kata siapa yang tidak berperang, tidak berniat untuk berperang, dan kemudian tidak mempersiapkan dirinya untuk berperang,
famata maitatal jahiliyah, mati macam mana orang jahiliyah mati. Hadis yang seumpama ini ada beberapa hadis yang lain lagi. Tuan-tuan, kalaupun kita tak ada niat perang, ada tak kita niat untuk mati syahid? Sebab mati syahid ni adalah anugerah kematian yang tertinggi. Alangkah ruginya kalau kita tak selit dalam doa kita, ya Allah bagilah aku mati syahid. Tuan-tuan nak kena selit dalam doa. Kena selit dalam doa. Salat sunat antara kita dengan Allah je. Ya Allah bagi aku mati syahid. Kalau dalam niat, dalam doa pun tak ada, khawatir. Sebab kalau Allah macam kita ni takut sangat dengan kematian, sedangkan sampai Allah cabar supaya kata pada orang Yahudi, kalau kamu betul lah cinta pada Allah, kamu berazam untuk mati. Yahudi dia takkan berani, kerana kecintaan mereka pada dunia sangatlah tinggi. Baik. Apabila Syekh Ahmad Yasin meninggal dunia dulu, ini pemimpin Hamas. Kemudian Syekh Ahmad Yasin ni, dia meninggal dunia, dia syahid ni ditembak oleh Apache, helikopter Apache Israel tu, apabila dia keluar pada masjid salat subuh. Dan dia ni naik wheelchair pergi mana-mana pun, so pembantu dia yang akan tolak dia. Pembantu dia yang tolak dia, dia duduk atas wheelchair, tuan-tuan. Itu pun pergi masjid. Kita sihat tuan-tuan, kancil ada, rusa ada, tak datang-datang kat masjid. Jadi bila Apache tembak dia, kemudian pemimpin Hamas yang digantikan ialah Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi. Tak silap saya, dia ni pakar kanak-kanak, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi. Kemudian wartawan tanya dia, kamu tak takut ke? Sebab sebelum ni kan Syekh Ahmad Yasin telah ditembak oleh Apache. Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi dia jawab mudah. Dia mati ni, mana-mana pun mati. Ada orang mati sakit jantung, ada orang mati darah tinggi, ada orang mati sedang tidur. Dia kata kalau dipilih, Allah minta supaya aku pilih cara mana aku nak mati, sudah tentu aku memilih untuk aku mati dengan ditembak oleh Apache. Dia sebut tuan-tuan, selepas lebih kurang 2 minggu, benar-benar Allah mentakdirkan dia ditembak oleh Apache. Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dia jawab mudah, kalau mati mana mati? Orang duk rasa risau dia jadi pemimpin Hamas, lagi Israel tembakan. Dia kata bila-bila mana-mana boleh mati. Kalau tak mati kena tembak, mati atas katil. Tuan-tuan, tetapi nilai kematian itu tak sama. Antara mati atas katil dengan ditembak oleh Israel ni, nilai tak sama. Jadi dia memilih untuk mati dalam keadaan nilai yang paling tinggi sekali. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian, kemudian dalam satu hadis Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan pada Ibn Abbas, katanya Abu Jahal yang dilaknati oleh Allah pernah berkata, in ra'aitu Muhammadan 'inda al-Ka'bah la atiyannahu hatta ata 'ala 'unuqi. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. Dalam hadis ni dia kata, jika aku melihat Muhammad di sekitar Kaabah ni, Abu Jahal cakap, dia kata kalau aku lihat Muhammad sekitar Kaabah, aku pasti akan pergi untuk memijak-mijak tengkuknya. Ni kira Abu Jahal ni dia cakap besar. Abu Jahal ni jahil ni kira dalam bahasa Melayunya bodoh. Abu Jahal dalam masyarakat dia dipanggil sebagai Abul Hakam, orang yang bijaksana. Kebodohan itu dinisbahkan sebagai orang yang menolak yang hak. Bukan kerana bodoh 3 suku ni, tak. Ni orang cerdik ni. Orang cerdik.
tetapi apabila datang yang hak, dia tolak. Tu kira jahil lah tu. Maka dia cakap besar, dia kata kalau aku nampak Muhammad sekitar Kaabah, aku akan pijak-pijak tengkuk dia. Kemudian tuan-tuan, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika benar ia melakukannya, nescaya para malaikat dengan terang-terangan akan menyiksanya. Nabi Muhammad kata, kalau betul lah Abu Jahal buat macam tu pada Muhammad, malaikat terang-terang akan seksa dia. Akan terang-terang seksa dia. Kemudian sekiranya orang Yahudi bertekad untuk mati, nescaya mereka akan mati dan melihat kedudukan mereka di dalam neraka. Sambungan hadis ni, Nabi kata, kalaulah orang Yahudi betul-betul tekad untuk nak mati, nescaya mereka akan mati dan melihat kedudukan mereka dalam neraka. Tuan-tuan, ada tak Yahudi yang berani, geng berani mati ni? Kalau dia tekad juga untuk mati, Nabi kata mereka akan melihat kedudukan mereka dalam neraka nanti. Kemudian begitu juga sekiranya orang-orang yang mencabar dan melaknat Rasulullah berani bersemuka, nescaya mereka akan pulang tanpa sanak saudara dan juga harta yang menyokong dan membantu mereka. Allah Rabbi. Tuan-tuan, Allah memang memelihara Nabi. Sebab tu tuan-tuan, Abu Jahal ni dia memang dia cakap besar je. Cakap besar je. Pernah sekali tu Fadalah ni di Mekah ni antara kira Samsing besar. Dia geng 4 line ni line lebih lagi tuan-tuan. Bukan nak sebut 3 line tu, tak, ni 4 line tak ada kan, kat Malaysia tak ada kan. Ni tuan-tuan, hak ni kira Fadalah ni kira Samsing. Tuan-tuan apa puas dan maksudkan. Jadi Fadalah ni dia telah diupah untuk bunuh Nabi ketika Nabi tawaf. Kemudian Fadalah ni bila dia Nabi tawaf ni diikut